Selamat tak selamat kita bergantung kepada niat kita. Allah selamat. Niat kita tu selamat tak selamat kita niat kita. Okey ya. Allah selamat. Allah selamat. Ada seorang diceritakan oleh guru kita di Tarim, Allah selamat. Seorang anak murid dia teringin sangat nak cari guru mursyid, murabbi yang boleh bimbing jiwa dia untuk menuju Allah, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tersilap orang. Tengok dia tu anak murid ramai apa semua. Tengok guru tu macam lain macam pakai dia apa semua, nampak macam tok wali besar dia pun. Dia duduk ngaji. Niat dia apa? Aku nak Allah, nak ridha Allah, nak dekat dengan Allah, nak dicintai oleh Allah, nak diampun oleh Allah. Aku nak betul-betul nak kenal Allah ni. Aku harap guru ni lah bimbing aku. Sedangkan guru ni tak betul. Tapi apa yang guru ni ajak, dia amal. Dia tak betul ni bukan tak betul ilmu dia. Ilmu dia betul, kitab betul. Cuma dia ni suka pura-pura tunjuk baik saja. Dia bukan macam tu. Supaya dia nak tarik orang, supaya orang mengatakan dia awliya salihin yang besar. Kerana guru ni kalau duduk depan orang, dia akan pegang tasbih serius. Kan dia buat macam Allah. Dia buat ahwal. Kadang dia golek Allah. Ahwal. Tapi bukan dia hanya buat bukan datang daripada Allah, limpahan daripada hati. Disebabkan dia nak tarik orang, pengikut dan sebagainya, dia buat macam tu. Tapi anak murid yang betul-betul siddiq, yang benak hati dia nak ridha Allah, itu menyamatkan anak murid ni. Amal. Sedangkan tok guru yang bagi amal, dia tak amal. Dia tak hampa amal, aku dah rasa benda ni, aku amal ni. Dia tak pernah amal dan tak pernah rasa pun, tapi dia hanya nak mempengaruhi orang. Allah SWT. Akhirnya anak murid amal. Satu hari Allah beri anugerah pada anak murid ni, Allah bersihkan jiwa dia. Sehingga benda yang orang tak boleh nampak, dia dah nampak. Allah SWT. Dia panggil Allah firasat yang kuat. Sehingga dia tahu guru ni hanya buat selama ni. Sampai Allah buka mata dia, lihat siapa guru ni sebenarnya. Tak betul. Allah SWT. Tengok berkat benaknya hati dia, dia selamat. Walaupun guru dia tak pernah betul. Akhirnya dia jumpa guru dia, dia kata apa? Minta maaf wahai Syekh. Selama ni kau hanya pura-pura kan? Kau tunjuk kata kau tu macam khusyuk depan orang, kau macam nak tarik saja orang kan? Kata dia, ya. Macam mana kau tahu? Dia kata, minta maaf wahai Tuan Guru, Allah perlihatkan aku tentang diri kau. Tapi aku takkan burukkan engkau, cuma aku nak nasihat wahai Tuan Guru, taubatlah pada Allah SWT. Dia pula jadi Tok Guru pada Tok Guru dia. Dia orang soleh lah, wali pula. Bertaubatlah pada Allah, kerana benda ni tak boleh. Kita bukan tujuan kita nak mengamaikan pengikut, tapi kita nak bawa orang menuju Allah, nak dekat dengan Allah. Kita pun nak dekat dengan Allah. Sama-sama kita beramal, perbaiki diri. Bukan kita hanya nak orang saja, kita kena menangis sungguh tu, menangis. Insaf, astagfirullah. Kita wahai Tuan Guru, izinkan aku untuk mencari guru yang sebenar, guru yang lain, untuk yang lebih baik. Allah, aku nak cari, aku perlu lagi guru yang lain pula. Izinkan aku. Tak apalah engkau, terima kasih banyak engkau menegur aku. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita duduk dengan orang tak betul, kita sebab niat betul, kita selamat. Tapi kalau kita duduk dengan orang betul, niat kita tak betul, kita tak selamat. Bahaya. Tengok Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, zahirnya Islam, duduk dengan Nabi, tapi niat tak elok. Dia belakang Nabi, dia kata Nabi. Dia pergi jumpa dengan pok-pok dia kutuk Nabi. Sebab dia tak puas hati. Abdullah bin Ubay, dia adalah bapa munafik ni. Dia tak puas hati sebab lama dah dia nak jadi menteri besar di Madinah tu. MB lah. Bahasa kita MB lah, nak jadi MB lah, nak mimpin Madinah lah. Banyak dah dia buat kebaikan, dia buat itu, dia buat ini. Dia tarik pengaruh tu dah lama. Dan dia harap satu hari mereka angkat jadi MB sini. Jadi pemimpin yang paling tinggi. Tiba-tiba bila orang Madinah jumpa dengan Nabi, dekat dengan Nabi, tengok akhlak Nabi di Mekah, masa pergi haji dan sebagainya, pergi rombongan di sana, mereka pun akhirnya beriman, apa semua, tawarkan Nabi datang ke Madinah, duduk di Madinah, mereka nak bela, mereka nak jaga, dan jadi pemimpin kami. Dia dengar, dia tak puas hati. Satu, dia banyak bercanggah dengan Nabi. Masa Nabi SAW ke Madinah, Nabi kata tempatnya nama Yasrib. Yasrib tu apa? Binasa maksudnya Yasrib. Tak elok, nama tak elok. Kerana di Madinah ada wabak. Wabak yang mana siapa duduk dalam bumi Madinah, dia tak kena wabak tu. Tapi siapa mai berluang nak ziarah Madinah, kena wabak tu. Virus. Nabi pergi ke Madinah, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata, ya Allah, engkau pindahkanlah virus wabak yang ada di bumi Madinah ini
Kau pindahkanlah di Juhfah. Juhfah ni apa? Satu tempat yang tak ada manusia, tak ada makhluk lah. Tempat lapang lah. Kalau kita pindahlah mana-mana, tengah-tengah mana kan. Akhirnya Allah pindah. Sehingga kan Nabi SAW kata, Nabi kata apa? Bumi Madinah ni tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan tidak akan dimasuki oleh virus wabak. Kita tahu macam mana dia PKP je, wallahualam. Hadis, kalau kita pegang hadis, Madinah tidak akan masuk wabak, kata Nabi SAW. Berkat doa Nabi. Nabi kata, ya Allah, amankan Madinah. Ya Allah, berkati Madinah. Ya Allah, aku cinta Madinah. Bahkan, ya Allah, ya Allah, Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Ya Allah, engkau jadikan bumi Madinah ini, kami cintai seperti mana kami cintai Mekah. Bal asyad, bahkan kami nak lebih cintai Madinah. Lebih sayang Madinah. Elok Madinah, sangat tempat yang sangat cantik, sangat elok, sangat aman dan sangat suci daripada wabak-wabak virus yang tak elok. Tak akan masuk Dajjal, tak akan masuk wabak. Itu hadis. Allah ni tutup lagi. Wallah, kita tahulah Saudi ni tak boleh percaya sangat kan. Tapi tak apalah. Kita tahu serah pada Allah SWT ya. Kalau dia niat dia baik, dia selamat. Niat dia tak baik, dia tak selamat. Contohlah ni orang nak marah pihak tu, merah pihak ni. Kalau niat dia baik, apa yang dia buat lah ni, kamu selamat. Niat tak baik, tak lama lagi tak selamat. Habis. Siapa niat baik, selamat. Walaupun zaman ni tak selamat. Walaupun duduk dengan orang yang tak selamat. Duduk dengan orang yang masalah. Niat baik. Waktu Nabi SAW. Jadi, waktu Nabi tukang Yasrib tu kepada Madinah, waktu tu Abu Jahal, Abdullah bin Ubay dengan pok-pok dia, grup-grup dia, parti dia lah, dengan pok-pok dia, kumpulan dia lah. Dia tak puas hati. Dia kata, kenapa nak tukar Madinah? Nama ni Yasrib lama dah. Dah, kita semua panggil Yasrib, tak panggil Madinah. Dia siapa? Dia bermain apa semua? Mana pandai dia, bukan orang kampung kita, orang luar. Kalau kita pasal kita tahu tu, nak tukar. Orang luar main tengok. Tuan kayak ni, buah tuan kayak tak boleh elok ni. Buang-buang tuan kayak. Buah apa pula? Tak tahu. Yat dapat tak tahu, Allah Alam. Tongkang buah, dia panggil apa? Bukit Yat ke? Gunung Yat ke? Mungkin nak tukar kan? Kita puas hati, tak puas hati lah. Apa ni? Tapi kalau dia Nabi, kita puas hati lah. Kalau dia tu orang lebih kurang, kita tak boleh ni nama lama dah. Tapi ni Nabi yang tukar, bukan orang biasa-biasa. Wahyu daripada Allah dan sebagainya. Nabi namakan Madinah. Tapi pokok munafik, khususnya Abdullah bin Ubay, dia kata kita tetap panggil Yasrib. Terus ada ikut Muhammad. Itu siapa dia nak main tukar apa semua. Sedangkan orang beriman waktu tu, orang Ansar khususnya, semua ikut Nabi SAW dan pegang dengan kata-kata Nabi. Tetapi berkat Allah Muhammad seorang Nabi, dan betulnya apa yang Nabi buat, Allah kekalkan nama Madinah dan nama Yasrib tak kekal. Sebab Yasrib orang akan kenal. Terutama orang yang maksudnya apa, orang muda-muda, orang kebanyakan lah. Kata Nabi Yasrib, hang teringat Nabi Yasrib? Yasrib mana? Madinah. Madinah tahu. Kebanyakan orang kata Madinah nama dia asal dari Yasrib. Berkat seorang Nabi, seorang Rasul namakan, dan berkat benaknya hati Nabi SAW, Allah ikhlasnya Nabi nak menamakan sesuatu, Allah kekalkan. Tapi orang yang tidak ikhlas, Allah hancurkan mereka. Tak ada lah dia bawa waktu ni. Tak ada. Okay, ya? Jadi Allah SWT, Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi, duduk dengan Nabi. Bahkan dikatakan dia kalau semayang nangis-nangis belakang Nabi. Nak tunjuk kata kat Nabi dia tu bagus. Tapi belakang dia hentam tu. Jadi Allah SWT, dia duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan seorang Rasul, penyelamat umat ni, penyelamat semua manusia. Para sahabat lagi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa semua. Tapi dia tak selamat. Kenapa? Niat tak betul. Niat tak baik. Tidak ada ikhlas. Tu kata Imam Haddad, niat baik dan ikhlas paling penting. Bahkan sebesar-besar perkara. Sebab itu Tuan Guru Rifai contoh kita tengok. Pilah mana pun. Pilah waktu mana pun. Ni seorang soleh, seorang kekasih Allah, seorang guru murabbi, pendidik jiwa, pendidik akhlak, pendidik yang penuh kasih sayang, tidak ada pernah mengutuk, menghina orang dan sebagainya. Tuan Guru Rifai, kita ziarah dia, kita jumpa dia, Tok Guru, sebelum kami balik ni minta nasihat sikit. Pertama sekali, doa amal apa tu semua elok dah, tapi kena ikhlas. Ikhlas apa? Jaga hati kita dia. Niat tu penting kata dia. Kita buat kerana Allah, jangan buat kerana yang lain. Bukan kerana karama, bukan kerana luar biasa, bukan kerana nak terbang di udara, bukan nak jalan tahayang. Kalau terbang di udara baru bersama dengan burung, terbang jalan tahayang baru bersama dengan balabah. Tunggu di tu. Dia kita nak Allah saja, kata dia nak Allah. Ikhlas kerana Allah saja, buat kerana Allah. Lepas tu dia nasihat kedua lah.
Lepas tu zikir kita jangan tinggal. Zikir ni tiap-tiap hari kena buat, kena paksa diri. Tuan boleh faham. Dia cerita ikhlas, cerita zikir, cerita ikhlas, cerita zikir. Betul? Yang ketiga selawat kan? Selawat kena buat juga. Sebab dia pembuka jalan, kata zikir ni jalan, selawat pembuka jalan. Zikir banyak tak selawat. Dia tak pergi roblok. Pembuka. Maksudnya nak bagi pembersihan jiwa, nak dekatkan diri pada Allah, kena ada zikir-zikir, selawat dan sebagainya. Dan punca dia ikhlas. Ikhlas tu tunggu jirfa'i tu. Okay, ya. Bahkan kata Tuanku Haji Ayub Pak Suyuk dulu kata apa? Dia kata apa? Ikhlas penting kali kata. Tok guru tu kena ikhlas, hak mengajar ilmu kena ikhlas, hak ngaji kena ikhlas. Dan kata Pak Tuanku Haji Ayub kata, waktu dia baca kat kita kitab Tazkiratul Awliya, bukan Hidayatul Asqiya ila Tariqil Awliya. Tu kitab-kitab macam nak di awliya tu dia ada disiplin dia. Nak mencapai kedudukan, dekatkan diri pada Allah. Itu kitab tu. InsyaAllah ada kesempatan kita baca nanti. Hidayatul Asqiya ila Tariqil Awliya. Jazalah Pak Ziyub. Tunggu Ziyub dia buka, dia kelam kitab tu. Dia kata, ustaz dia baca apa lah ni? Syekh Nasir dia panggil ustaz. Kata lah ni duk baca kitab tu, kitab ni barang. Ni ambil ni. Mau balik, dia bagi tahu dia baca kitab ni. Mau ngaji dengan dia kitab ni. Hidayatul Asqiya. Betul dia ijazah semua lah. Tunggu Ziyub ijazah semua. Allah senahmat. Tunggu je. Jadi dia baca sikit, dia temu tengok ni tentang ikhlas ni. Dia kata ikhlas ni, dia kata dalam menuntut ilmu ni, guru yang ajak kena ikhlas, wajib ikhlas. Anak murid kena ikhlas. Kata dia, mana-mana anak murid yang main ngaji dengan seorang tok guru, dia tak ikhlas, guru tu haram ajak ilmu pada dia. Haram. Kenapa? Dia ni kalau ajak rosak, dia pergi kat lain. Dia nak buat benda lain. Dia pegang yang baik. Sebab tu kata dia, yang paling penting sekali tok guru bila anak murid nak main, setengah tok guru murabbi mursyid ni, dia sebenarnya dia uji tu. Dia nak ngaji sebab apa? Kerana apa ni sebenarnya? Kadang tanya tu, mau ngaji pondok aku kan namun anak apa? Dia nak tengok. Kalau saya ni dah tak ada apa, duduk di rumah, duduk rumah pemak duduk kata, mai lepak sini kawan-kawan mai. Balik kata dah. Tak lagi. Allah sana mungkin apa? Tu tok guru yang jaga ikhlas lah. Ada tok guru yang dia tahu dah tak ikhlas tapi dia tak apa pembimbing. Ada macam tu pula. Ada tak mau tu balik. Kalau mau ngaji kerana Allah duduk. Tak mau kerana Allah balik. Dia tahu dah kali ni kalau didik pun jadi pergi lain ke. Dia ni kan nak lompat pegang, dia kan nak pergi duduk kedai kopi, tengok apa tinggal pengajian apa semua kan. Jadi dia susah nak didik. Tok ngacak dia keluar. Tu kata jangan pergi tu dia pergi. Payah. Tu kata bangun tak bangun. Jenuh tu. Jadi Allah Muhammad ada tok guru yang tak mau terus tak mau. Jadi paling penting sekali adalah seorang tok guru dia tengok dia tanya anak murid dia ataupun dia kalau dia tahu pun tak berapa nak ikhlas budak ni, yang pertama kali dia ajak kena ajak ikhlas. So dia tak ada ni dia macam ni budak ni. Dia terus pesan, kita ni duduk pondok ni kita kena mengaji kerana Allah. Kehalang tak boleh. Kita dekat diri dengan Allah, kita nak perbaiki diri, nak bersih jiwa kita. Dia pesan saya jaga niat kata dia macam tu. Okey ya. Kenapa niat paling penting? Kalau orang tu nak selamat, niat dia kena baik kata Imam Haddad. Dan itu sepenting-penting perkara, sebesar-besar perkara kata Imam Haddad. Contoh kita nak keluar musafir, niat kena betul, niat kena baik, selamat dalam perjalanan. Tayar pecah tengah highway pun ada orang yang selamat kita. Mestinya, insya-Allah. Pengalaman. Niat tak betul, musibah. Masalah banyak. Nak buat, tambah nak buat program. Contoh kita nak buat korban, niat kena betul. Hak penganjur kena betul niat. Hak urus dia kena betul niat. Hak kutip-kutip duit pergi beli lembu, kambing kena betul niat. Hak sembelih, hak lapar, hak tarik, hak berbah, semua kena betul niat. Semua aku buat kerana Allah, aku harap ridha Allah. Kalau lari problem. Masalah akan berlaku. Tambah-tambah binatang-binatang korban ni, dia binatang istimewa kerana Allah pilih dia. Bukan semua lembu Allah pilih jadi binatang korban. Banyak hak makan saja. Banyak hak mati betul saja. Tapi yang dipilih itu adalah istimewa. Kenapa? Nabi sebut dalam satu hadis di sahih, setiap binatang korban itu dia akan dibangkitkan nanti di akhirat. Akan dikenderaan kepada pemilik dia tu. Hak korban tu akan dikenderaan nanti di mahsyar. Di mahsyar tu kan panjang, jarak dia jauh apa semua. Beribu-ribu tahun kena jalan, nak pergi sirat, nak pergi tu, depa nak kenderaan. Depa rehat di mahsyar nanti tak teruk. Kerana daripada korban. Allah SWT. Okey ya. Bahkan korban itu menjadi asbab orang tu diampun oleh Allah.
Nabi SAW hadis waktu mana Nabi buat korban kepada Sayyidina Fatimah, dan Fatimah sendiri buat korban, kerana Fatimah ada jauh daripada tempat korban. Waktu mula nak sembelih, Nabi kata, wahai Fatimah, qumi, bangun kamu. Bangun, mai tengok darah ni. Sebab kata Nabi kita SAW kata, sebelum darah ni sampai ke tanah, maka dah terampunlah semua dosa-dosa orang yang buat korban. Tengok darah tu, kata Nabi SAW, tengok. Tapi setengah orang tak boleh lah, setengah orang dia tak boleh tengok. Ada orang dia tengok kita berubah, dia lari, hilang dah. Tapi mana? Aku tak boleh, kata dia. Tak boleh, aku yang rebah. Hamba berubah dia, aku pun rebah juga. Ada orang tak boleh. Okey Tapi sebaiknya, afdalnya, sunatnya tengok. Tu kalau sebaiknya, kalau tak PKP lah kan. Sebaiknya di masjid kalau buat korban ni, abang dekat nyumbang, kata esok kita nak sembelih ni, mai tengok tu. Boleh mai tengok. Buat dia panggil apa, kalau ada tembok buat pegang tu apa? Pegang. Kalau tembok tak boleh tengok. Kalau tak boleh masuk, takut dia kena lebu apa semua, buat pegang. Boleh tengok. Abang mau nombor depan siapa tu kan, dia duduk depan tengok pegang. Tengok sembelih darah tu. Tu lah. Dan sembelih pun penting yang kita mengaji, sembelih ni jangan mula pada atas. Kalau mula pada atas, darah akan mercik. Penyembelih tu akan jadi darah sini, mercik habis ke orang yang pegang-pegang. Cara yang terbaik untuk kita sembelih adalah tarik pada bawah. Dah tarik pada bawah, darah akan pancut ke bawah, terus ke tanah. Kalau naik itu, dia naik ke sini. Naik ke tepi, dia naik ke atas. Akhirnya penyembelih tu potong darah. Jadi kalau penyembelih yang pandai, dia tak potong apa? Dia potong tangan sikit je. Hari ni tak ada baju semua elok, tak ada darah tu. Kenapa? Tarik betul, tarik pada bawah. Dah tarik daripada bawah, Allah senang. Kita kena check balik, kena ingat balik. Siapa sembelih tadi kena ingat balik. Darah tu check balik. Balik tengok lagi baju bawah semua. Allah senang okey. Kita tarik daripada bawah, dia akan tembok ke tanah. Yang tu yang terbaik. Hadis pun Nabi kata, sebelum sampai ke tanah. Bukan sampai ke dada penyembelih, bukan sampai kepada orang yang pegang. Tak ke tanah, Nabi SAW sebut. Sebab itu yang terbaik adalah daripada bawah. Kerana yang pertama tu, yang iris pertama tu yang akan darah akan tembak. Hal lain tu tak tembak, dia hanya keluar ngaliak saja. Okey, jadi tu sembelihan, cara nak sembelih pun kena perlu dipelajari. Kaedah ataupun adab-adab yang terbaik supaya korban itu menjadi sempurna. Dia bukan setakat pisau tajam kena ajak adab-adab pula. Tu kena hormat binatang tu pula. Macam-macam. Bahkan ada setengah tok guru kita tak bagi kita sembelih waktu lembu tengah panik, tak bagi. Tak boleh paksa-paksa dia. Tenang dia. Ada bacaan-bacaan dia pula, setengah tok guru tak ada bagi bacaan. Sampai kita tengok perut dia tu, dia naik. Naik tu. Naik tu. Dia kalau duduk tu, jangan. Dan sehinggalah kita tengok bila dia naik perut dia, lepas tu dia turun, waktu turun tu lah baru sembelih. Dia keluar elok. Dan dia cepat mati. Ada setengah tu kita tengok lembu tu dia orang 10 minit tak mati, 15 minit duduk kelepong. Mungkin sembelih tu waktu mana dia baru nak bagi lepas dulu. Sayang dia baru nak tu kena tengok cara tu kena betul. Dan dikatakan daging pun akan lembut kalau kita buat begitu. Daging pun akan lembut. Dan banyak lagi kedudukan kaki bersama betul-betul para ulama bagi. Cuma kita sedih sehari dua ni kita tengok video-video yang ditunjuk pada kita. Ada setengah orang dia tak peduli tentang pisau, tentang kedudukan diri dia, tentang tali lembu. Ini benda serius, ini bukan benda main-main. Ada orang dia kata, ni tak tajam tak kat tu. Sebetulnya benda ni perlu ditekankan. Dan kalau boleh setiap masjid, setiap penganjur korban lepas ni kena jumpa personal dengan penyembelih. Tanya tak siap dah. Kata tuan ada pengalaman penyembelih? Kecuali dia masyhur tak payahlah. Penyembelih. Lepas tu yang kedua tanya apa? Kata pisau macam mana ada? Pisau lengkap tak? Tajam apa semua tak? Kata tajam tak apa. Kita beli. Sepatutnya dia beli. Dia kena tanggungjawab. Dia nak sembelih. Kalau dia kata saya pisau tu lepas ada. Dia tak ada apa-apa. Abang tak apa. Tak payah. Beli baru kata pakcik. Pakcik beli baru. Ustaz beli baru. Tak apa. Kami sponsor tak apa. Kalau Ustaz tak ada duit. Jangan main-main. Jangan kata tak lagi saya tengok mana ada kira jadi. Tak boleh. Itu saya belajar, ada seorang pandai sembelih kita belajar. Dia kata apa? Dia cara dia sembelih korban, pisau tu dia guna setahun dia guna sekali dah pisau tu. Sebab apa? Sebab kita nak memuliakan binatang korban ni. Yang ni khas. Okey, tahun ni sembelih. Lepas tu habis sedekah orang pisau tu. Tahun depan pisau baru. Biar betul-betul pisau tu betul-betul fresh, betul-betul dia panggil apa? Solid. Tak ada kurang sikit pun. Jadi kalau kita amalkan tu, InsyaAllah rezeki Allah akan murahkan kita niat untuk mengagungkan, memuliakan ibadah-ibadah
yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis, kita nak muliakan hadis, nak amal hadis. Nabi kata tajam, bersikap ihsanlah kamu kepada binatang-binatang korban, sembelihan kamu tu. Kata Nabi SAW, tajamkan pisau dan sembelih dalam keadaan istirahat. Maksudnya apa? Bagi binatang korban tu dia ada kelihatan lemah lembut. Tuanku Rifai tak bagi tarik rentak jatuh tu. Tuanku Rifai tak bagi. Sama ngaji Tuanku Rifai tu, Tuanku kata apa? Kita elok lembu ni, kita ada kena ada simen, bagi lincin sikit, tarik pelan-pelan bagi elok. Maksudnya apa? Setengah orang kita nak cepat. Tak boleh, kita hantar cepatnya, kita lewat dah ni. Tak boleh. Dia kena pergi kat lembu tu pelan-pelan. Kata ni hang Allah pilih ni. Cakap dia. Hang Allah pilih ni. Lama banyak Allah pilih hang. Terima ya dengan baik insya-Allah. Hang akan jadi terbaik nanti, akhirat nanti akan bangkit balik jadi binatang yang mulia apa semua abang dia. Bagi dia seekor dia, bagi dia semangat. Macam tu. Jadi faham ke? Binatang semua faham lah. Kita khalifah lah. Allah jadikan kita ni khalifah di bumi. Manusia khalifah. Allah SWT. Dia kalau kita mengaji ilmu-ilmu tasawuf yang dikang oleh ulama-ulama, bukan hakikat insan diri kita ni, sebenarnya manusia ni ada semuanya. Semua ada. Allah SWT. Kita di diri kita ada api, ada angin, ada semua ada. Bahkan binatang ada, syaitan ada, malaikat ada, semua ada. Kalau kita baik, malaikat. Orang tahu macam malaikat dia ni, nampak macam sifat tu ada. Kalau jahat orang tahu macam syaitan dia ni lah. Iblis lah kau ni. Memang ada sifat iblis, syaitan semua ada. Kalau makan banyak, dia jenis kebinatangan ni orang tahu macam binatang lah ni. Macam tu lah. Semua memang diri kita semua. Lengkap. Itu kata guru saya. Dia kata apa? Anjing dia tak faham lembu. Anjing kalau depan lembu, dia tak tahu apa sikap lembu. Lembu ni apa dia suka, apa dia tak suka. Boleh ke duduk belakang ni dia. Tak tahu. Lembu ni macam mana kita nak bagi makan apa, anjing tak tahu. Lembu tak faham anjing. Manusia anjing dia faham, lembu dia faham, kucing dia faham, semua di diri dia. Faham? Oh lembu macam ni kata. Semua di sini. Allah bagi tengok sebab kita khalifah. Lah khalifah ni dia dapat kuasai, dia dapat takbir, dia dapat pegang, dia dapat atok khalifah. Bila Allah jadikan manusia khalifah, ilmu semua Allah limpah kepada manusia. Sifat-sifat kesempurnaan dizahirkan pada diri manusia. Itu kalau dalam kita mengaji dah. Jadi Allah beri itu makhluk paling sempurna. Sempurnanya sehingga ulama mengatakan manusia itu adalah mikrokosmik, iaitu mukhtasar alam, iaitu ringkasan alam. Apa yang daripada alam daripada manusia. Ada sini. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi sebab itu bila kita cakap dengan binatang, dia faham. Lembu kucing cakap kan, main terus. Ambil keluar kata. Keluar. Kucing. Duduk diam. Kita macam nak tampang dia. Jangan duduk. Diam. Ada seorang guru kita. Allah SWT. Kata adik kita pergi rumah dia. Pergi masuk. Duduk sembang dia. Semut masuk rumah dia. Rombongan semut masuk. Buat nak makan. Semut banyak. Dia kali dia tengok. Dia kata apa? Semua semut. Semut semua. Raja Sulaiman panggil hamba balik. Keluar. Patah balik semua. Lalu tu juga. Pamantah tengok. Tapi kena ada yakin. Tapi kena ada memandang. Allah SWT. Kita ni Allah telah beri kelebihan dan guna kelebihan yang Allah bagi. Dan kita guna tu pun atas izin Allah. Bergantung pada Allah, yakin dengan kurniaan Allah, pemberian Allah. Gantung pada Allah SWT. Tak yakin tak jadi. Kena yakin, maksudnya kena yakin. Jadi Allah SWT. Jadi kita sedihlah kalau kita tengok bintang korban diperlakukan macam tu, tidak tajam pisau dan sebagainya. Kesian. Kalau boleh sekali, dua kali tu tarik tu mau putus dah halqum dan sebagainya, supaya tidak menyakitkan binatang. Jadi kita kesian tu. Kita kena terfikir, mereka ni tak sedia ke? Kita fikir tu. Allah Alam, tak tahu macam jadi gitu. Ada yang sampai duduk sampai berapa kali tu tak putus-putus Lah kali dia sampai jatuh, dia sampai kesian dia tengok. Kesian kat binatang, kesian juga kat dia. Dia pun hampir terkorban tu. Bahaya. Jangan. Allah senang okey ya. Belilah berkeluar duit 3-400 beli pisau mahal-mahal. Okey ya. Dengan sayang duit tu kita nak buat ibadat pada Allah. Bahkan lagi mahal pisau kita, lagi pahala banyak. Kita buat ibadat. Buat ibadat. Okey ya. Allah senang amat. Okey, jadi sikit lagi ke 10 dah. Perkara yang menyelamatkan kita adalah ikhlas, kata Imam Haddad. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Maksudnya, artinya di antara kamu ada orang yang disukakan dunia. Ambil kursi ya. Duduk kursi.
Artinya di antara kamu ada orang yang sukakan dunia dan ada pula yang sukakan akhirat. Dia pengalaman saya tengok, ni pengalaman saya tengok. Kalau kita nak kaji-kajilah. Pengalaman kita pernah buat korban, maksudnya grup-grup korban ni. Kita tengok, okey, grup ni siapa-siapa dia. Kebiasaan grup yang depa ni ada 2-3 orang ke seorang ke, yang jenis kalau buat korban dia abang dah. Tu aku nak simpan, tu aku nak simpan, tu aku nak simpan. Sampai dia ambil lebih. Orang ni tu kadang kerja dia macam, bahkan lebih bahaya lagi, kadang penyumbang tu, korban tu tak bagi izin ataupun tak, saya takut jadi upah tak boleh haram. Kita tengok kebiasaan lembu saya nak apa payah. Serah diri tu payah. Kenapa dia kata ni semua geng ni tak guna, mau nak serah diri teruk kat. Senang ke. Kena buat ibadat sangat. Kita tengok neri mata kita. Pengalaman. Itu cuba kita tengok sekali. Tak kot. Kebetulan kot lembu kat dia pegang. Tengok tengah kedua. Oi sama. Oi sama. Tapi kita tengok hak jenis bagus-bagus, hak jenis betul buat kerja ni. Dia perbah senang, turun senang, duduk tu sebelah. Clear. Hak nu tarik sekali naik balik. Boh tu tarik, angkat balik. Patah kayu ni. Tengok. Maksudnya dia tahu niat kita. Komunikasi dengan alam ni kena ada kita. Pokok-pokok, binatang dia tahu sini. Bahkan kuda apa semua. Kita duduk dengan orang yang bela kuda. Dia tahu ustaz kuda ni dia apa, insting. Dia punya ni lah. Insting dia panggil. Kalau bahasa ni. Kalau bahasa Melayu dia pada naluri hati dia tu sangat kuat kata dia. Kita belajar naik kuda di Negeri Sembilan dulu dengan Abang Kemal tu. Ladang alam warisan tu. Dia kata ustaz, kalau kuda ni betul-betul kalau kita sayang dia, kita cakap dengan dia, kita kawan dengan dia, masa kita naik tak payah tarik dia. Sini aja, kanan dia. Memang kita tengok dia naik kuda macam tu. Kita tengok kadang-kadang dalam TV kan, orang putih naik. Dia bukan tarik sangat, duduk rentak-rentak tak. Dia macam kuda tu macam ikut dia nak pergi mana. Sini dia kata pakai sini. Sebab kuda dia ada connection dengan hati lah. Contoh kita pergi kat kuda, kita kata apa? Dia tokak aku, dia tokak tu oi. Kita macam suuzon dia. Hang sangka buruk aku tak tokak hang, kita aku tokak tu oi. Tak boleh. Kita boleh dekat tu, kita takut kan. Dia tahu ustaz main tengok kuda kanan kuda, tak apa saya tengok jauh dah. Takut lagi tu, ni nak tokak aku apa? Bahaya kita pun takut kan, saya lintas hati kita. Dia duduk jauh tengok. Takut kuda tengok kuda ni rasa gerun sebab dia memang Allah buat macam tu untuk perang kan. Tengok ya gerun kan kuda. Macam tu memang Allah buat gitu kan. Bahkan surah tentang kuda apa dah. Ada wal adiyati dhabha falmuriyati macam mana? Qadha falmughirati subha. Tu cerita tentang kuda perang yang dia berjalan menuju medan, dia menuju musuh tu. Kadang-kadang waktu pagi apa semua, kadang duduk gelap ni, kelang api dia punya ni. Tapak kelang api. Pak mentua saya dia kaji Qurannya, dia bahagian Quran ni tersetu. Dia kaji, dia kata kenapa yang Allah kata dia punya percik api. Dia kaji Madinah tu sendiri, Mekah dengan Madinah dia satu kawasan-kawasan sana lah. Di antara Mekah dan Madinah, kawasan perang dulu Rasulullah. Kata dia punya batu tu dia ada unsur-unsur apa yang boleh keluar api. Dia ada sign dia lah, dia pandai sign, dia sebut. Ada apa tahu kalau batu tu dia ada unsur-unsur, kena pop. Dengan kaki budak, dah dia keluar api. Ladang dia kena pop keluar api. Maksudnya Quran cerita tu memang betul sungguh. Itu ada. Dan memang ada tempat-tempat tanah-tanah dan batu-batu yang bila kuda tu dia menuju ke musuh tu, dia laju tu, dia keluar api ke tu, dia keluar. Sehingga kan musuh rasa takut. Tu dia api, kuda main tu. Saya lagi, psycho lagi. Tu kuda perang. Kuda. Jadi kuda ni memang istimewa. Allah buat sampai ada surah khas cerita tentang kuda. Kita ngaji bab kuda di sana dulu, dia kata memang kuda istimewa. Hadis lagi banyak tentang kuda. Okey, jadi kuda ni di antara kelebihan kuda adalah dia boleh baca hati kita. Bila hati tak connection kena sayang dia apa semua, cukup. Panggil mai kita tengok macam orang putih kan. Tuan, dia panggil. Tak ingat dah kat apa saya tengok dulu. Mak pak lah mak orang putih ni lah. Dia panggil. Dia tahu. Cowboy panggil. Dari satu kisah tu saya tengok dia nak tenggelam dalam lampau tu, dia panggil kuda dia. Tolong dia, mai tolong. Ada video-video lah ni pada keluar. Kadang dia panggil apa, tuan dia sakit ke jatuh apa, panggil mai. Dia mai tolong tolak bagi naik. Tu kuda. Jadi
Jangan kita kata binatang tak faham kita cakap apa. Jangan kata begitu, kita khalifah lah. Kita khalifah. Okey ya. Cuma kita yang tak faham dia cakap apa. Dia faham cakap kita, dia faham Dia faham. Okey ya. Tetapi kita faham dia bukan dengan kata-kata dia, kita faham dia dengan kita faham sifat dia. Kita mengenal alam ni dengan sifat, bukan dengan kata-kata. Sifat. Sebab bila kita ada sifat tu, kita tahu sifat. Dia kalau kita mengaji bab sifat-sifat manusia itu kadang-kadang ni lah ulama-ulama nak dalam sikit lah. Dia tu kita boleh mengenal seseorang tu dengan sifat dia. Sifat. Tapi kita mengenal tu mestilah sifat yang ada pada orang tu ada pada kita. Baru kita tahu sifat tu. Contoh, kita ni pemarah, sifat marah dah. Orang pemarah kita faham dia. Kita dia tu lapang, hang lebih cakap dia. Dia pasal apa? Aku macam tu, aku ni kalau aku jenis marah, aku kalau lapang aku tak boleh tau. Tambah orang tegur aku tu lapang. Kalau kata aku buat kerja tak betul, hangpa jangan jaga-jaga. Dia kata apa sebab macam mana boleh faham dia? Sifat dia daripada aku. Aku fahami dengan sifat aku. Macam tu. Macam orang suka main bola. Orang suka main bola, contoh main bola. Ni untuk mudah faham. Dia main bola defend. Kita tak pernah main bola. Kita apa defend buat begitu? Apa pinat banyak sangat. Kalau dia tu cross lagi tak ada nak turun. Padahal yang tu dia panggil apa? Nak bagi line, nak pangkap offside apa semua. Faham apa defend orang main defend. Yang tu memang line macam tu. Dia up semua. Contohlah kan. Jadi orang yang ada sifat tu, sifat main bola, sifat dia kata style bola, dia faham main bola. Orang kata apa main bola tu buat dia tak tendang, dia tahu dia bukan boleh, dia benda gemuruh ni, dia tahu. Kita main memang training nampak elok tak ada. Tapi kalau kita duduk penyokong main lain macam kita main tak ada, gemuruh main. Jangan tahu mana gemuruh. Aku dulu tu. Aku masuk liga apa dia panggil apa? Liga pertama-tama orang tak ada kemas main. Final orang penuh. Ketak berselerak main habis. 4-4-2 jadi 2-4-4. Berselerak. Jadi Allah SWT jadi kita faham. Aku faham perasaan main bola kenapa dia gitu final. Aku macam tu dulu. Nampak? Jadi kita boleh fahami seseorang, fahami alamnya dengan sifat. Kita faham binatang sebab sifat binatang daripada kita. Binatang kena makan banyak sebab kita makan banyak. Kita tahu. Kerja nak makannya. Binatang tu. Okey ya. Allah SWT. Jadi itu keistimewaan manusia. Dan kita kena tahu mulianya kita, hebatnya kita, syukurlah pada Allah atas nikmat. Allah jadikan kita manusia. Kita jenis mengaji ngantuk, kita faham orang ngantuk. Orang tu tak boleh lama ngantuk. Okey, senang. Kita faham. Kalau kita ngaji lu ngantuk. Kita mengaji baca panjang kan, kita kena faham. Orang duk lintas hati, sudah aku. Jadi raya ni, lihatlah. Sebab kita dulu betul ngaji. Kita kena sifat dulu. Sifat okey. Cukup dah kot kata. Cukup dah. Kita faham lah, kita pun lalu ia ada sifat tu. Okey. Jadi Allah SWT itu kata Imam Haddad. Imam Haddad kata ikhlas itu menyamakan kita sebesar-besar. Jadi kesimpulannya nak buat apa-apa pun kena ikhlas. Khususnya nak buat program-program besar, ikhlaskan niat kerana Allah. Pesan pula kat orang kita. Ni kita nak buat program ni kerana Allah, ingat kerana Allah. Memang kita dapat duit, kadang kita dapat pujian, orang hargai kita, orang iktiraf kita, tapi kena ingat kita tujuan utama Allah kita. Kalau boleh lepas ni imam-imam masjid, pusat-pusat korban ni kan, boleh buat sikit taklimat macam tu. Bukan setakat taklimat nak kena buh 800 gram, 600 gram, 500 gram. Kena awal, kena abang-abang. Kena ingat tuan-tuan, kita buat ni ibadat, pakat-pakat tolong orang buat ibadat. Kita buatlah kerana Allah. Ibadat kalau bukan kerana Allah tak terima. Kalau kita buat kerana Allah, kita semua selamat insya-Allah. Allah mudahkan semua. Akan datang pertolongan. Bahkan kadang kita rasa tak penat lah. Setengah dia kata, "Wih, penat nak buat tadi." Setengah dia buat, tak penat apa. Pertolongan, berkat tu ada berkat. Berkat penting. Bersemua buat kerana Allah, Allah mudahkan. Kerja banyak tapi nampak lah habis lah. Padahal semua macam slow, sambil makan, sambil tembang, sambil melawak. Habis. Masing-masing tak ada tekanan, tak ada orang pressure, tak ada. Kenapa? Barakah, rahmat, tenang. Itu penting kerana Allah. Bahkan kalau kita kawan sama kita kerana Allah pun seronok. Kalau sesuatu tak seronok. Kawan kerana Allah memang seronok, nikmat. Jadi pentingnya niat kerana Allah Subhanahu untuk berjaya dalam hidup dunia dan akhirat, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi.